Penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 9 Ogos 2022 bersama saya Nadin Nordin. Terus kibarkan jalur gemilang tanda kita keluarga Malaysia teguh bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Siaran media Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda Kedah mengenai penafian berita tular di laman sosial mengenai ayahanda-ayahanda Sungai Petani berkaitan kejadian pergaduhan melibatkan kaum. Pihak PDRM menafikan kejadian seperti mana yang telah tular tersebut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kes penyebaran berita palsu ini akan disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan siasatan turut dijalankan yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya menghentikan penyebaran berita palsu ini yang boleh mengguris sentimen masyarakat. Waspada panggilan palsu menggunakan nama KCOM. Orang ramai diminta berwaspada dengan panggilan telefon daripada individu yang menggunakan nama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM. Anda perlu membuat semakan terhadap kesahihan sesuatu panggilan sebelum memberi maklumat lanjut dan melaporkan kepada polis atau merujuk kepada CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1159 atau 03 2610 1599 sekiranya disyaki menjurus kepada penipuan. Ingat, skamer sentiasa mencari peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Polis menahan lelaki yang tular videonya dipercayai meletakkan rokok elektronik ataupun pot vape pada mulut bayi perempuan yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara berkata pihaknya menerima satu laporan polis berhubung video yang tular itu pada jam 2.56 petang dibuat oleh ibu kepada bayi perempuan berusia 7 bulan itu. Beliau berkata susulan laporan itu, polis menahan lelaki berusia 23 tahun yang dipercayai kenalan kepada ibu saudara bayi pada jam 12.45 tengah hari. Perbuatan itu mendapat kecaman komuniti, perubatan dan netizen yang menyifatkannya sebagai perbuatan tidak bertanggungjawab dan mahu tindakan tegas diambil terhadap pelaku serta pihak lain yang terbabit. Kertas siasatan sudah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mengeluarkan komen dan maklumat yang tidak benar serta tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana perkara yang tular di media sosial bagi mengelakkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Pernahkah anda mengalami harga di rak lain, harga yang diimbas di kaunter pembayaran lain? Apa nak buat dia jika mengalami situasi sebegini? Sila lihat semula dan tangkap gambar harga yang dipamerkan di rak jualan. Semak resip pembelian dan kenal pasti perbezaan harga. Sila rujuk kaunter perkhidmatan. Pengguna berhak mendapatkan harga terendah dan pemulangan wang. Jika peniaga enggan, anda boleh laporkan ke pihak KPDN HEP melalui saluran aduan yang disediakan iaitu talian hotline 1-800-886-800 atau anda juga boleh email ke iaduan@kpdnhep.gov.my atau mana-mana platform aduan yang tertera. Kenyataan media pejabat Perdana Menteri mengenai akaun Telegram dan signal Perdana Menteri digodam digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab dipercayai skamer. Jika anda menerima mesej daripada akaun ini, sila abaikan kerana ia adalah mesej palsu daripada individu yang menyamar sebagai Perdana Menteri. Laporan SKMM dan PDRM telah dibuat supaya siasatan terperinci dapat dilakukan. Kepada anda yang menjadi mangsa penipuan keuangan, boleh melaporkan kepada pihak PDRM dan SKMM bagi membantu siasatan. Waspada modus operandi phishing kad kredit.
Skamer akan menyamar sebagai pihak bank untuk membuat pemantauan kad kredit mangsa. Mereka akan memaklumkan terdapat transaksi dengan jumlah yang besar dan ingin membuat pengesahan dengan mangsa. Skamer turut memancing maklumat kad kredit mangsa, kononnya untuk tujuan penutupan kad kredit. Setelah berjaya menceroboh kad kredit mangsa, mangsa akan melihat penyata kad kredit mengandungi transaksi yang dibuat oleh skamer. Mohon jangan terpedaya dengan taktik penipuan skamer ini. Siasatan dan pemantauan terhadap kegiatan kumpulan Hadi Minalah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bekerjasama dengan pihak PDRM serta agensi berkaitan bagi melaksanakan siasatan dan tindakan kegiatan kumpulan Hadi Minalah di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Sebarang penyebaran ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam harus dibanteras dan umat Islam disaran untuk sentiasa merujuk kepada autoriti agama bagi mengenal pasti dan menangkis anasir-anasir yang mengelirukan dari segi akidah, syariah dan pemikiran yang memesongkan akidah. Pernahkah anda mendengar mengenai SMS spy? Berhati-hati dengan tipu helah yang boleh menyebabkan kehilangan wang dan kecurian maklumat peribadi. Anda perlu peka dan berwaspada dengan ancaman SMS spy. Awas tipu helah panggilan telefon yang mengarahkan anda untuk membuat turun aplikasi Android bagi pembekuan akaun anda. Laporkan kejadian penipuan ini ke Cyber 999 melalui talian 13882999 atau email cyber999@cybersecurity.my. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia Fasa 2 diteruskan untuk membantu pelajar-pelajar B40 di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Pelajar B40 daripada keluarga pendapatan isi rumah bawah RM4,850 layak memohon. Permohonan dibuka 1 Ogos hingga 30 September 2022. Manakala agihan peranti dijangka pada hujung Ogos atau September 2022. Bagi fasa 1 dan Oktober atau November 2022. Bagi fasa 2. Layari laman sawang peranti siswa kkmm.gov.my untuk sebarang maklumat dan rujukan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #Demi Negara. Jumpa lagi. Teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan
untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Ayuh keluarga Malaysia, kita sama-sama kita kibarkan jalur gemilang tanda kita cintakan negara dan juga tanda kita teguh bersama. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seterusnya kami bawakan segmen semasa. Kita mulakan akaun Telegram milik Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah telah digodam oleh pihak tidak bertanggungjawab beberapa jam selepas perkara sama berlaku terhadap akaun Telegram peribadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Datuk Seri yang memaklumkan perkara itu menerusi ucapan di Twitter berkata pihak yang menggodam akaunnya telah menyalahgunakan nama dan gambarnya melalui aplikasi tersebut dan turut memesan kepada umum sesiapa yang menerima sebarang mesej daripada Telegram dinasihati abaikannya dan laporkan kepada pihak berkuasa. Bandar Media di Angkasa Puri bakal mengubah lanskap penyiaran selari Pelan Transformasi RTM. Projek menaik taraf kompleks penyiaran ini sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak ruang dalam bidang penerbitan penyiaran. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menkom Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa menghadiri sesi taklimat projek berkenaan oleh syarikat media City Development Sendirian Berhad. Yang berhormat juga melakukan lawatan ke tapak projek pembangunan bandar media itu yang dijangka siap sepenuhnya sebelum hujung tahun ini. Projek itu sebelum ini bernilai 1.2 bilion ringgit berjaya dikurangkan kosnya kepada 860 juta ringgit. Bandar media ini dijangka dapat menyediakan infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi tinggi selaras perancangan kerajaan untuk terus membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Pembangunan projek itu mengambil contoh kejayaan projek pembangunan bandar media di luar negara seperti Dubai, Sydney dan Manchester. Rang Undang-Undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia atau AKSEM Pembubaran 2021 diluluskan pada sesi perbahasan Dewan Negara semalam. Ketika sesi pergulungan, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Said sekali lagi menjelaskan isu mengabaikan anggota AKSEM tidak timbul sama sekali. Pemansuhan akta dan pembubaran AKSEM tidak akan mendatangkan kesan negatif kepada operasi penguatkuasaan pengawalan sempadan negara pada masa ini. Ini kerana kesemua fungsi AKSEM telah diserapkan kepada PDRM melalui pasukan gerakan AMN PGA manakala punca kuasa yang termaktub dalam Akta 799 akan diteruskan dan dikuatkuasakan oleh akta-akta sedia ada seperti Akta Polis 1967, Akta Imigresen 1959-63, Akta Kastam 1967 dan lain-lain perundangan yang sedang berkuat kuasa. Fungsi-fungsi jawatan kuasa peringkat tertinggi dan jawatan kuasa penyelaras yang termaktub di bawah akta ini akan dilaksanakan oleh jawatan kuasa pemantapan kawalan sempadan negara dan jawatan kuasa penyelarasan kawalan sempadan negara. Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC hanya menerima aduan secara bertulis dari mana-mana pihak berhubung salah laku anggota polis. Demikian penjelasan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Said ketika menggulungkan rang undang-undang IPCC 2020. Tujuan peruntukan ini mewajibkan membuat aduan dalam bentuk bertulis untuk menyekat aduan tidak berasas serta memastikan aduan sahih dalam kalangan pengadu selain mengelak pembaziran melibatkan sumber manusia dan keuangan untuk menyiasat aduan yang tidak berasas. RUU IPCC 2020 digubal dengan menitik beratkan prinsip-prinsip keadilan di dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan. Ia memberi fokus kepada penubuhan suatu badan untuk melaksanakan siasatan,
manakala tindakan dan hukuman tata tertib masih dikekalkan dengan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP mengikut peruntukan sedia ada di dalam Perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Pesalah-pesalah yang dikenakan Perintah Kehadiran Wajib PKW perlu ditetapkan dengan nilai-nilai positif. Senator Lim Hui Ying dalam sesi perbahasan berkata, keperluan itu berupaya memberi kesedaran selain mampu memulihkan pesalah-pesalah terlibat. Beliau turut berharap agar kementerian dan semua agensi berkaitan dapat melaksanakan pindaan dan pembaruan ini dengan sebaik yang mungkin. Cadangan kedua adalah melaksanakan ujian maklum balas berkenaan dengan kerja wajib yang dilakukan. Maklum balas yang diberikan oleh pesalah-pesalah adalah amat penting kerana ia dapat mengenal pasti bahawa adakah kerja wajib yang diberikan kepada mereka itu sesuai dan memberi impak yang positif kepada mereka. Menurutnya, undang-undang ini merupakan sesuatu yang mampu mengubah kehidupan pesalah dan memastikan mereka terus berguna kepada masyarakat. Polis Diraja Malaysia PDRM mengumumkan pertukaran 20 pegawai kahanannya berkuat kuasa 12 September ini. Setiausaha PDRM Datuk Nursiah memaklumkan antaranya ialah Timbalan Pengarah Cawangan Khas I1 Bukit Aman yang akan ditukarkan ke jawatan Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 Bukit Aman. Beliau berkata Timbalan Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri pula akan menggantikan Datuk Mio yang bersara wajib awal bulan ini sebagai Ketua Polis Perak. Ketua Urussetia KPN Perundangan PDRM Urussetia Pejabat KPN Bukit Aman SAC Ahmad Zafir Muhammad Yusof pula dilantik sebagai Komandan Maktab PDRM Kuala Lumpur dengan memangku pangkat DCP. FGV Holding Berhad FGV menjalin kerjasama dengan Padi Beras Nasional Berhad Bernas dalam menghasilkan formulasi baharu makanan ternakan ayam kampung yang berkhasiat. Ia dilakukan menerusi penghasilan produk sampingan daripada kilang pemprosesan padi dan beras seperti beras hancur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, inisiatif tersebut mampu mengurangkan 10% kos pengeluaran bahan makanan ternakan. Usaha dilaksanakan dengan menggantikan komponen jagung bijirin yang diimport dengan produk tempatan. Beliau berkata demikian ketika melancarkan produk makanan ayam kampung di bawah jenama Alma pada Maha 2022 di Serdang. Produk tersebut yang diusahakan anak syarikat FGV merupakan antara usaha untuk menangani isu keselamatan makanan dan tambah nilai kepada produk sampingan hasil pemprosesan padi. Pada majlis tersebut, FGV turut mengumumkan produk ayam kampung segar jenama ladang M57 yang boleh dapati di Pasaraya Besar Aeon Big seluruh negara. Bahan toksik dalam rokok. Ayuh sama-sama kita kenali agar kita takut untuk mendekati. Antara bahan toksik yang terkandung dalam rokok adalah metanol iaitu bahan bakar roket. Bila bahan bakar roket, jauh perginya. DDT iaitu bahan ubat nyamuk. Taulina, bahan pelarut industri. Amonia, bahan pencuci lantai. Bersih paru-paru, mempunyai kesan sampingannya. Kadmium iaitu bahan utama bateri alkali. Ta, seperti mana kita sedia maklum, bahan membuat jalan raya. Metana gas, pembentung iaitu karbon monoksida, bahan beracun. Nikotin, bahan yang mendatangkan ketagihan dan banyak lagi kandungannya. Adakah anda masih mahu merokok? Fikir-fikirkan apabila menyaksikan infografi ini pelbagai kandungan toksik yang terdapat dalam rokok. Ini pula kita ikuti pula fakta putung rokok. Putung rokok, apakah kandungannya? Mengandungi ratusan bahan kimia bahaya dan diperbuat daripada bahan plastik. Dan tahukah anda, 1 trilion putung rokok dibuang merata-rata setiap tahun. Punca kebakaran semasa musim panas dan kering serta mencemarkan air bersih. Putung rokok ini mengambil masa 10 tahun untuk mereput dan ia punca keracunan kepada kehidupan marin. Baik, pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi.
Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Beri saya seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang terlakar, Persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persatuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PDB pada 21 September 1970. Dah dapatkan semua? #DemiNegara. Jumpa lagi. Jawatankuasa akan terus membuat susulan untuk mencari jalan supaya lebih banyak lagi barangan-barangan dapat dijual pada harga yang lebih murah. Pertama, penglibatan koperasi dijangkakan sekitar 19 bulan ini koperasi akan dapat memulakan roll out penjualan produk-produk tertentu pada harga yang lebih murah. Dan juga program jualan murah keluarga Malaysia akan mula dilaksanakan, yang mana pada hari ini kita telah membincangkan dan memperincikan modus operandi dan menyelaraskan bagaimana ianya dapat dilakukan oleh semua 5 kementerian yang terbabit di dalam program jualan murah keluarga Malaysia. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya. Seperti biasa, untuk minit-minit terakhir kami bawakan segmen notifikasi untuk anda semua. Apa sahaja hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda untuk anda sertai. Kita mulakan dengan bicara naratif pada malam ini. Sama-sama kita saksikan dan ikuti dengan topik yang dibawa adalah lambakan graduan. Apa penyelesaiannya? Ya, rezeki Tuhan tu luas. Jadi sama-sama kita saksikan apakah penyelesaiannya bersama tetamu yang diraih Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros, iaitu Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara. Pada 9 malam, sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM, klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Bagaimana pula, bagi anda yang berminat untuk komen, untuk ajukan soalan, anda boleh berbuat demikian dengan memberikan komen anda melalui Facebook page rasmi kami, iaitu Berita RTM. Dan seterusnya kami bawakan Cerita FM, iaitu Tamasya Budaya Negeri Perak 2022. Pada hari Selasa 9 Ogos 2022, 9 malam hingga 10.30 malam. Bersama Encik Abdul Rashid bin Abdullah, pengarah JKKN Negeri Perak. Sama-sama kita saksikannya. Dan ini pula Putrajaya Berkiamulai Siri 2 bersama agensi Hal Ehwal Islam di Masjid Putrajaya pada 13 Ogos 2022, iaitu pada hari Sabtu, bermula 4.30 pagi. Jadi ayuh beramai-ramai kita mengimarahkan program Putrajaya Berkiamulai yang akan berlangsung pada hari Sabtu 13 Ogos dan bermula pada 4.30 pagi. Ini pula kami bawakan Jabatan Pendaftaran Negara. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Maha 2022 bermula 4 sehingga 14 Ogos 2022, bermula seawal 10 pagi hingga 5 petang di Maib Serdang. Antara aktiviti yang disediakan bersama dengan Jabatan Pendaftaran Negara, anda boleh saksikan di sini kad pengenalan, iaitu permohonan kad pengenalan kali pertama dan kanak-kanak 12 tahun, permohonan gantian kad pengenalan, permohonan kad pengenalan bagi warga emas dan OKU, permohonan gantian tukar alamat.
Juga disertakan CJ kelahiran ataupun kematian iaitu urusan pendaftaran baru kelahiran dan cabutan daftar kelahiran. Urusan pendaftaran kematian dan cabutan daftar kematian. Terdapat juga hikmat nasihat bersempena dengan MAHA 2022. Ayo sama-sama kita menyertai program MAHA 2022 pada 4 hingga 14 Ogos 2022. Ini pula kami bawakan untuk anda iaitu Soul Outreach Program iaitu tahun 2022 pada 10 Ogos 2022 Rabu hari esok 8.30 pagi hingga 5.15 petang di Dewan Seri Seroja Presin Diplomatik 2 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Aktiviti menarik menanti anda, taklimat pengenalan skuad wajah, taklimat ekosistem keusahawanan MARA dan pameran pelbagai agensi dan usahawan, psikososial kembara skuad wajah Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022 dan juga forum lelaki Kawam. Apakah itu? Sama-sama kita ikuti untuk Soul Outreach Program pada 10 Ogos hari esok 8.30 pagi hingga 5.15 petang. Dan ini pula pertandingan fotografi bagi anda yang kreatif. Ayo sama-sama kita sertai pertandingan fotografi alam sekitar. Hari bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara HASN Peringkat Negeri Perak tahun 2022. Tarikh tutup pertandingan adalah pada 7 Oktober 2022. Penyataan adalah percuma dan terbuka. Anda boleh scan QR Code yang tertera dan hadiah menarik menanti anda. Ini pula sama-sama kita hayati Sanggar Bahasa Seri 1 2022. Kerja bertangguh tidak menjadi. Kerja beransur tidak bertahan. Maksudnya, kalau sesuatu kerja itu ditangguhkan selalu, ia tidak akan selesai. Tetapi apabila dilakukan beransur-ansur, akhirnya siap juga. Ya, jadi tangguh punya tangguh, kerja takkan siap. Tapi kalau kita sikit demi sikit, insya-Allah kita akan selesai kerja ataupun amanah yang diberikan, insya-Allah. Baik, untuk penonton-penonton Basikal Tais, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana setia bersama dengan kami pada pukul 3.30 petang sehingga pukul 4 petang. Ingat, pastikan sahih Isnin hingga Jumaat pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Bagi anda yang tidak tahu cara lain, anda boleh muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan jangan lupa, ini bulan kebangsaan, anda perlu kibarkan jalur gemilang tanda kita cinta dan teguh bersama. Dan ayo sama-sama kita sertai pertandingan yang telah dianjurkan melalui laman sesawang www.merdeka360.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.